VUCA iaitu volatility, kemerowapan, uncertainty, ketidakpastian, kompleksiti, kerumitan dan ambiguity, kekaburan, amat mudah untuk membolehkan seseorang individu terjebak dalam perangkap panik ekonomi. Penipuan kewangan seperti pelaburan palsu boleh berlaku dalam pelbagai bentuk. Mereka memancing maklumat apabila mangsa melayari laman sesawang, membuat panggilan telefon, menghantar email atau khidmat pesanan ringkas SMS. Iklan profesional dipaparkan di media sosial pula menyukarkan mangsa untuk membezakan sama ada ia benar atau sebaliknya. Secara tidak sedar, maklumat peribadi termasuk butiran perbankan diperoleh penipu dan seterusnya wang dipindah keluar daripada akaun mangsa. Ramai mungkin menjadi mangsa kerana skim ini menawarkan pulangan seperti pelaburan sebenar. Bagi mengikuti lebih lanjut isu ini, kita langsung terus ke segmen seterusnya. Okey, seperti yang kami janjikan kepada anda untuk segmen pertama pada hari ini dalam ruangan komentar SPM, kita nak berbicara berkenaan pelaburan palsu. Jangan menjadi mangsa ataupun jangan mudah terpedaya. Saya ingin terlebih dahulu kongsikan kepada anda apa statistik yang telah dikongsikan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial PDRM yang melaporkan pada tahun 2023 nilai kerugian mencecah 432 juta ringgit dengan melibatkan 744 orang yang menjadi mangsa skam pelaburan. Jadi hari ini untuk kita mendalami berkenaan topik yang sangat penting ini, kita bersama dengan teknologis Muhammad Zabri Adil Talib yang merupakan Naib Presiden Bahagian Perkhidmatan Responsif Keselamatan Cyber Security Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Cik Munawar. Okey Tuan, saya kira tajuk ini bukan satu perkara yang baharu yang kita bicarakan. Kita sering kali membicarakan perkara ini dan isu berkenaan mangsa-mangsa pelaburan scam ini sering kali dipaparkan di akhbar-akhbar dan juga di media sosial. Benar. Namun perkara ini sering kali dan masih lagi berlaku sehingga pada hari ini. Jadi bagaimana kita amati realiti situasi pada ketika ini untuk kita mencegah perkara ini daripada terus berlaku, Tuan? Okey, kita dapat melihat trend penjenayah scammer ni, dia akan sentiasa untuk memperbaiki modus operandi mereka, ya, supaya mereka dapat menghasilkan satu scam atau penipuan yang sangat menarik dan tidak boleh ditolak oleh mangsa. Di mana dia akan menggunakan ayat-ayat yang ataupun mengeksploitasi kelemahan manusia itu sendiri. In terms of dalam cuba untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat kali ganda dan dalam tempoh masa yang sekejap. Dia kata, okey, cik, ni tawaran terhad je ni. Kalau you tak buat keputusan sekarang, maka you akan terlepas peluang ni. Disebabkan manusia ni, kita ada perasaan dia panggil FOMO, fear of missing out. Takut terlepas kan. Jadi dia cuba untuk bermain dengan emosi ataupun eksploitasi supaya dalam masa yang terhad ni you ada peluang untuk memperbaiki kehidupan you untuk sukses. Jadi ini yang menyebabkan ramai yang tertipu. Dia menggunakan teknik kita panggil social engineering. Okey. Kalau kita lihat realiti semasanya daripada statistik yang dikongsikan oleh PDRM sendiri, daripada 744 orang yang menjadi mangsa skam pelaburan pada tahun 2023, 13%-nya adalah golongan yang berumur 60 tahun ke atas dan majoritinya adalah golongan muda. Dan kita sering kali juga terkejut apabila kita membaca kabar-kabar berita berkenaan dengan golongan profesional yang menjadi mangsa skam pelaburan ini. Jadi apa sebenarnya yang dimahukan oleh mereka yang menjadi mangsa skam pelaburan ini? Okey, scammer dia target julat umur daripada 30 ke 60. Jadi dalam tempoh ni, dalam julat ni masing-masing ada banyak. Contohnya kalau macam yang golongan 30-an, dia akan cuba dalam proses untuk memperbaiki kehidupan dia. Dia akan ada komitmen baru, dia cuba untuk jana pendapatan baru dan sebagainya. Tapi yang umur 60-50 tahun ke atas ni, dia memang dah lama bekerja. Jadi ini golongan ni memang ada duit lah. So jadi dia exploit. Dalam tempoh masa yang sekejap tu, you laburkan dalam RM1,000.
you boleh dapat keuntungan 10 kali ganda. Wow. Dalam tempoh 3 jam. Wow, 3 jam saja. Ya. Wow, itu realitinya bagaimana taktik modus operandi yang dilaksanakan oleh skamer-skamer di luar sana. Yalah, kita sedia maklum, siapa je tak nak menjana pendapatan kan, melalui pelaburan. Kita ada pelaburan-pelaburan yang sahih, pelaburan yang telah disahkan oleh Bank Negara Malaysia, oleh Suruhanjaya Security Malaysia. Namun, mengapa masih ada lagi yang mahu mengambil jalan mudah, jalan pintas? Katanya seperti yang Tuan nyatakan tadi, labur RM1,000 pada hari ini boleh jana sampai 10 kali ganda pendapatan dalam masa 3 jam. Dia masalah ni kita tengok macam mudah. Tapi kalau dia kena profil mangsa-mangsa ni. Contohnya dia kena orang ni memang dia tengah ada masalah duit waktu tu. So dia macam main orang kata apa? Main serkap macam pancing kan. Main campak je. Siapa yang termakan umpan tu kena profil daripada waktu tu, dia memang ada masalah kewangan, dia memang ada nak ada komitmen tambahan, dia memang ada duit. Jadi dia pun saja nak mencuba. Jadi kalau kena profil yang macam ni, memang akan kemungkinan besar untuk jadi mangsa tu tinggi. Tetapi kalau kena pula pada orang-orang yang tak ada masalah-masalah ni dan dia ada pengetahuan benda-benda ni, dia tak akan menjadi mangsa. Okey. Tapi masalahnya Tuan, kadang-kadang kalau kita lihat di media sosial kan, pelaburan ini dipromosikan oleh ahli keluarga kita sendiri, sanak saudara kita sendiri, rakan-rakan kita di media sosial, dan sehinggakan kita terpengaruh, sehinggakan kita rasa nak bolehlah cuba sedikitlah aku labur dalam 1,000 dululah. Tapi kemudiannya untuk kali pertama mungkin kita dapat pulangan dan kita labur lagi, untuk kali kedua kita dapat lagi pulangan dan kali ketiga, keempat tu memang pelaburan itu terus hilang dan lesap. Jadi bagaimana situasinya untuk kita fahamkan kepada masyarakat? Kadang-kadang benda yang too good to be true ini perlu kita elakkan, Tuan. Okey. Pertama sekali tak ada pelaburan yang tak ada risiko. Selalunya skamer ni dia akan kata okey, ini pelaburan 100% akan mendapat keuntungan dalam tempoh 3 jam. Jadi pertamanya dia tidak berlesen. Jadi bila dia tidak berlesen, ini boleh jadi satu indikator kepada kita. Dia akan cakap ini pelaburan daripada luar negara. Memang dia tidak didaftarkan dengan bank negara, dia tidak daftar dengan Suruhanjaya Security. Jadi keuntungan ni 100%. Jadi kalau kita bayangkan, kalau macam ASB, ASB itu pun nak mendapat 10% pun sukar. Betul. Sukar. Jadi ini kan pula pelaburan yang memang tak ada risiko langsung. So jadi ini satu indikator. Tetapi pada masa yang sama, skamer ni dia pandai bertutur kata, menawarkan pelaburan yang sungguh lumayan dengan kata-kata bahasa yang sangat menarik. Dan dia juga mengeksploitasi ataupun perkongsian keuntungan. Jadi dia kata kalau kita kenalkan kepada pelabur baru, jadi pelabur baru ni akan juga mendapat keuntungan. Jadi memang betul macam Cik Menawar cakap tadi tu, pada pelaburan pusingan yang pertama, pusingan yang kedua, dia akan dapat pulangan. Tetapi untuk pelaburan yang ketiga tu, dia akan pujuk untuk upkan lagi. Mula-mula dia letak katakan 300 nak test. Lepas tu dia upkan lagi 1,000. Lepas tu yang last ni dia pujuk supaya 3,000 contoh ataupun 5,000. Jadi skamer ni based on dia punya kiraan itu, yang kali ketiga tu kalau dia berjaya pujuk orang tu untuk invest, maka dia akan pulang modal dia semua. Dan dia akan lari, dia akan hilang. Channel tu, Telegram ke ataupun grup yang ditubuhkan tu akan senyap, ditutup. Kebiasaannya untuk skamer-skamer ini, mereka menggunakan mule contact ataupun mule media sosial, Tuan? Ya. Dia akan menggunakan apa juga pilihan option yang ada. So jadi kalau kadang dia buat iklan tu memang profesional, real, cantik. Kalau macam dekat Telegram tu, dia keluar dekat dalam grup tu ada konon-kononnya ada pelakon-pelakon lain lah, nama-nama ataupun pelabur-pelabur lain yang cakap alhamdulillah dah dapat pulangan, dah masuk 10,000 dah ini, masuk hari ni kan. Jadi yang lain tu jangan tunggu
lagi kan, teruskan. Oh, itu bahaya tuan yang kita nak kongsikan kepada anda untuk kita semua cakna terhadap scam pelaburan ini. Dan untuk pihak cyber security sendiri, apakah antara peranan yang telah dilaksanakan, diperkasakan? Saya yakin banyak sebenarnya inisiatif yang telah dilaksanakan sepanjang beberapa tahun ini untuk kita menyedarkan masyarakat berkenaan scam pelaburan ini. Namun apa lagi usaha yang perlu kita pertingkatkan tuan? Ya, kita kena teruskan membuat program-program kesedaran terhadap keselamatan cyber, ancaman keselamatan cyber, ancaman-ancaman penipu-penipu scam. Sebab scam ni dah jadi masalah sosial, masalah global. Kan? Kalau based on statistik ya, Cik Menawar, tahun 2022 jumlah kerugian 771 juta. Ini maklumat daripada PDRM. Tahun 2023 tahun lepas 1.13 bilion. Wow, makin meningkat. Makin meningkat. Ya. Jadi 1.13 bilion ni kalau kita tengok daripada perspektif yang sebaliknya, ya, industri scam mencatatkan keuntungan 1.13 bilion pada tahun lepas. Wow. Dia adalah satu industri yang lumayan. Jadi scammer ni dia akan berusaha lagi pada tahun 2024 untuk meningkatkan lagi pendapatan mereka. It's like macam KPI dia untuk capai lebih. So jadi dia akan come out dengan macam-macam lagi skim, skim pelaburan emas, pelaburan segera, pelaburan forex, cryptocurrency. Pelaburan cryptocurrency, dan makin lama skrip tu jadi makin mahir, makin halus, dan dia berjaya mengeksploitasi, dia berjaya menyentuh part-part yang mana manusia ni lemah. Yalah, kelemahan manusia adalah untuk kita sentiasa inginkan lebih. Ya. Inginkan kemahuan kita, pasti kita nak mahu lebih berjaya, lebih kaya, lebih menjana pendapatan. Jadi dalam kita bercakap berkenaan modus operandi, apa antara yang terkini yang telah dilaksanakan, taktik-taktik terbaharu yang telah dilaksanakan oleh pihak-pihak scammer ini dan pemerhatian pihak cyber security? Okey, kalau fokus kepada pelaburan, pelaburan dia tak menggunakan banyak teknologi. So jadi dia hanya menggunakan melalui social media, Telegram dan juga WhatsApp, dan ada juga kita nampak trend-trend di mana dia menggunakan advertisement di Facebook dan sebagainya. Jadi kalau berminat WhatsApp, kalau berminat Telegram. Tetapi in terms of script tu, skrip dia akan berubah, di mana dia akan dihubungi secara telefon, secara WhatsApp. Dia akan bawa masuk kita ke dalam grup Telegram tu, dan dalam grup Telegram tu sekiranya berminat, maka dia akan DM lah ataupun private message. Wow. Dia akan call. So jadi kita dekat Cyber Security Malaysia, kita pantau benda ni, dan disebabkan dia tak ada melibatkan teknologi sangat, dia lebih kepada orang kata apa, social engineering ataupun panggilan telefon dan sebagainya, di mana dia eksploitasi kelemahan manusia yang sentiasa ingin duit yang banyak, yang tamak, yang cuba untuk memperbaiki kehidupan dia. Jadi di mana ini kalau kita nak lawan, is basically melalui kesedaran. So jadi kesedaran ni walaupun kita dah buat banyak, tetapi still lagi tak mencukupi. Kalau macam Cyber Security Malaysia, kita ada buat jelajah anti-scam kebangsaan. Kita ada buat NITSEC, macam pertandingan perbahasan untuk kanak-kanak sekolah. Kita juga ada pergi ke agensi-agensi untuk tawarkan program kesedaran. Tapi Cik Menawar, bayangkan kalau dalam satu sesi itu maksimum 200 orang, 300 orang. Rakyat Malaysia dalam 30 juta lebih. 30 juta. Still lagi tak mencukupi. Wow. Jadi macam RTM buat sesi ini untuk menyampaikan mesej-mesej sebegini, walaupun tak banyak yang dapat disampaikan, tetapi biar dia sentiasa menjadi perbicaraan, perbualan,
di mana dia akan ditanam dalam minda prasedar bahawa tak ada pelaburan-pelaburan yang buat 100% untung yang boleh lipat gali ganda dalam tempoh 3 jam. Tak wujud benda tu. Tak ada pelaburan yang menjanjikan bulan dan bintang, tuan. Itu semua too good to be true ni adalah satu scam. Lagi-lagi bila kita sering kali melihat iklan di media sosial, khususnya pelaburan ini tiada risiko. Pelaburan ini menjaminkan anda pulangan yang sangat lumayan. Itu perlu dielakkan. Jadi tuan, dalam situasi sekarang ini ialah kita sedia maklum banyak sebenarnya inisiatif telah dilaksanakan untuk kita memberikan advokasi dan juga kesedaran dalam kalangan masyarakat. Namun masih lagi perkara ini berlaku. Kita perlu fahami secara bersama kenapa ia masih lagi berlaku. Saya kira juga pengaruh orang-orang di sekeliling, rakyat di tempat kerja ataupun mahupun keluarga sekalipun mungkin akan membantu untuk kita mencegah perkara ini daripada terus berlaku, tuan. Ya. Jadi apabila kita dapat tahu perkara-perkara sebegini, kita kena sampaikan kepada persekitaran kita, keluarga kita. Even kalau dia cuba ajak kita kena bagi tahu dia, tak ada, ini memang tipu. Pertama sekali cek. Kalau dia hubungi kita, ada tak berdaftar dengan pihak bank negara, dengan pihak AC. Itu nombor satu. Nombor dua, pelaburan dia akan cakap tak ada risiko. Pulangan 100%. Itu pun satu indikator, ini scam. Ketiga, jaminan pulangan yang berlipat kali ganda. Yang ini pun mesti macam kita tahulah, kalau bila pelaburan mesti ada risiko, kan. Tak ada ni nak boleh sampai keuntungan 10 kali ganda. Kemudian tak ada apa-apa dokumen pelaburan. Jadi kalau kita minta, ada tak dokumen apa? Sebab ada mangsa yang dia tertipu, dia pun tak tahu dia labur dalam apa. Itu masalahnya. Jadi dia labur disebabkan dia nak cepat, nak tutup. Kalau tak terlepas peluang. Itu. Okey, jadi kita harapkan melalui perkongsian kita pada pagi ini meningkatkan kesedaran kepada kita semua. Jangan mudah terpedaya dengan pelaburan palsu, khususnya tak ada pelaburan yang menjanjikan pulangan yang terlalu lumayan, bulan dan juga bintang, dan juga tak ada pelaburan yang tiada risiko. Anda berlabur, silap labur, lebur duit anda. Jadi apa pun, terima kasih kita ucapkan kepada teknologis Muhammad Zabri Adil Talib yang merupakan Naib Presiden Bahagian Perkhidmatan Responsif Keselamatan Cyber Security Malaysia. Terima kasih, tuan. InsyaAllah kita harapkan perkongsian pada hari ini membuka mata kita semua, tuan. Okey, sekarang ini sudah pastinya kami akan bawakan banyak lagi perkongsian kepada anda. Khususnya kita nak memahami apakah antara perkongsian yang menarik dalam SPM sana sini. Dan sepastinya banyak topik-topik yang menarik akan dibawakan kepada anda bersama dengan Syuhaida Arifin. Dan sepasti kami nak ingatkan kepada anda sekali lagi, jangan menjadi mangsa kepada scam pelaburan. Jadi hati-hati kalau anda ingin melabur di mana-mana platform, pastikan ianya telah disahkan ataupun berlesen di bawah Bank Negara Malaysia ataupun Suruhanjaya Security Malaysia. Okey, dan sepastinya penonton, kita akan bawakan pada hari ini banyak perkongsian yang menarik. Selepas ini kita nak berbicara bagaimana usaha untuk menangani pelajar bermasalah menerusi teknik psikologi. Tapi terlebih dahulu kita bersama dengan Syuhaida Arifin untuk ruangan SPM sana sini. Baik, terima kasih Munawar kerana memberikan saya ruang